Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar Selok Nurani. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Jadi insya-Allah untuk selok petang ini kita akan menyambung pengajian kitab Idaman Penuntut. Kalau edisi Jawinya muka surat 18 baris atas sekali. Kalau edisi Rumi muka surat 7. Saya bacakan. Dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka, umpama berniat ketika membasuh tapak tangan atau ketika berkumur atau ketika menyedut air ke hidung, kemudian terputus niat itu. Tetapi sekiranya berkekalan niat itu sehingga membasuh sebahagian daripada muka, memadailah niat itu, malahan itulah yang afdalnya. Dari kerana itu tidak memada jika dilakukan niat lebih dahulu daripada membasuh muka. Sebabnya terdahulu niat tatkala membasuh satu juzuk daripada muka. Itu tempat niat wuduk, fardu wuduk yang pertama. Niat wuduk tatkala membasuh satu juzuk, satu bahagian daripada muka. Jadi apabila niat tu tatkala membasuh satu bahagian muka, kalau niat tu dilakukan sebelum daripada membasuh muka, tidak memadalah. Sebagai contohnya, berniat ketika membasuh tapak tangan atau ketika berkomor atau ketika menyedut air ke hidung. Niat ketika membasuh tapak tangan. Membasuh tapak tangan. Dia membasuh tapak tangan ni, membasuh tangan lah. Membasuh kedua-dua pergelangan tangan kanan dan tangan kiri. Tapi disebut dengan membasuh tapak tangan. Kita basuh tapak tangan saja ke? Kita basuh tangan zahir dan batin, bukan tapak saja. Jadi disebut tapak ni maknanya kedua-dua belah tangan. Kan kita basuh kan? Bukan kita basuh tapak saja. Betul. Kita basuh tangan kita depan dan belakang. Tapi kita ni disebut tapak tangan. Tapi maksud tapak tangan adalah membasuh kedua-dua tangan sampai ke pergelangan. Itu ayat kita dikata membasuh tapak tangan. Ni nak pergi perkara lain sikit. Aurah perempuan di dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan tapak tangan. Jadi ada orang faham tapak tangan sahaja yang bukan aurah, belakang tangan ni dikata aurah. Maka dibuat baju semayang zaman-zaman dulu ada tangan, kemudian dia buat lebih. Ada dia lebih, perasan tak? Dia lebih. Sebab apa dia kata belakang tangan aurah? Yang tidak aurah muka dan tapak tangan sahaja. Dia pun buat lebih untuk belakang tangan. Walau aku kat mana pun kolej juga. Terbuka juga belakang tangan. Itu salah faham. Kita sebut tapak tangan, yakni kedua-dua belah tangan, belakang dan hadapan tangan, zahir dan batin. Mana tapak ni, mana zahir batin. Bukan tapak dengan makna hak sebelah batin tapak saja, bukan zahir. Hak belakang tangan, batin, hak tapak tangan. Itu makna membasuh tapak tangan. Jadi berniat ni tempatnya adalah ketika membasuh muka. Kalau niat tu sebelum daripada membasuh muka, itu tidak memadalah. Kemudian sebut kata niat
adalah tak kala membasuh muka. Ini sebagai tambahan lah. Fardu takdir, seseorang mukanya tidak boleh nak basuh. Contoh kita buat masalah, mukanya kena kepanasan api. Jadi mukanya jadi merah. Jadi untuk basuh muka wuduk, maka tak bolehlah sebab muka dia tu jadi merah kepanasan api. Maka berpindah kepada tangan. Jadi basuh tangan sampai ke siku. Jadi niat wuduknya ketika basuh tangan sampai ke siku lah. Mana pula niat wuduk ketika basuh tangan sampai ke siku? Niat wuduk ketika membasuh muka. Kalaulah muka tu kita boleh basuh. Kalau muka tak boleh basuh, basuh tangan anggota yang pertama, maka niat wuduknya adalah di tangan. Jadi niat wuduk ketika membasuh muka ni hak golik-golik lah, hak kebiasaan. Jadi jangan kita faham pula, kalau tak, jangan kita keliru pula. Keliru macam mana? Memanglah kita niat wuduk ketika membasuh muka. Tapi ketika tu muka tak boleh nak basuh sebab kena kepanasan api. Macam mana niat wuduk nak letak di mana? Kita niat wuduk ketika membasuh muka sebab muka adalah anggota wuduk yang wajib kita basuh yang pertama. Maka niatnya di permulaan lah. Tiba-tiba apabila mukanya tidak boleh dibasuh, maka anggota pertama mana hak kita basuh? Basuh tangan sampai ke siku. Maka niat wuduknya di tangan lah. Tiba-tiba dia merah muka dia ni, bukan merah muka. Dia kena kepanasan api, belah atas tu merah belaka. Dengan muka, dengan kepala, dengan tangan, dengan tubuh. Belah bawah je comel. Nak basuh muka, tak boleh. Nak basuh sampai siku, tak boleh. Nak sapu kepala, tak boleh. Kaki comel. Maka berwuduknya basuh kaki. Niat wuduk adalah ketika membasuh kaki sebab kakilah anggota wuduk yang wajib yang pertama. Jadi niat wuduk tak membasuh muka ni, niat wuduk hak kebiasaan kita, hak tak ada masalah, hak tak boleh nak basuh anggota wuduk. Kemudian pula kita sebelum nak sambung ni, kita murajaah sedikitlah hak selok terdahulu, hak berkaitan dengan niat wuduk ni. Dia kena kekalkan niat wuduk sampai ke selesai membasuh kaki. Kekalkan niat wuduk dengan bahawa jangan palingkan niat wuduk kepada perkara yang lain. Contoh mengelepasnya, kita basuh kotor di tapak kaki sebab kita daripada telaga kita melangkah kepada tangga rumah ke tangga masjid ke, kaki kita kotor. Di telaga kita basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, kakinya belum basuh. Kemudian dia ambil air satu timba, bawa pergi kepada tangga tadi, kaki dia kotor. Dia pun basuh kaki, tiba-tiba niat di hati, kosak di hati, tujuan basuh kaki adalah untuk menghilangkan kotoran di tapak kaki tanah tu. Maka tak jadi wuduk lah basuh kaki tu sebab dia sudah palingkan niat. Dia tidak kekalkan niat wuduk. Tetapi kalaulah dia ketika basuh kaki, niat dia nak basuh wuduklah anggota yang terakhir. Tetapi bersekali dengan untuk menghilangkan kotoran tanah di kaki. Dia basuh kaki, niat dia masih lagi niat wuduk. Tetapi sekali jalan lah. Dengan menghilangkan kotoran di kaki. Tak apa. Dia niat kedua-dua. Ataupun dia tak ada niat, dia pakai basuh kaki, niat wuduk pun tidak ada, niat basuh kotoran di kaki pun tak ada dan tidak ada, maka masih lagi dihukumkan dia membasuh kaki wuduk sebab dia tidak palingkan niat kepada perkara yang lain. Ni hak misal hak saya sebut minggu lepas. Kemudian soalan minggu lepas ada 2-3 soalan yang memang kalau kita kata soalan tu memang comel sangat lah. Di antara soalannya yang bertanya, dia kata ketika berwuduk dia bercakap dengan kawan sebelah.
Ni. Mana dia masa basuh muka tu niat wuduk lah, niat mengambil air semayang. Ketika basuh tangan sampai ke siku, ketika sapu kepala, sapu telinga, sunat wuduk, kemudian basuh kaki, dia bercakap dengan kawan dia. Maka ketika bercakap kawan dia, hati dia tak ada lah niat wuduk ketika membasuh tangan sampai ke siku. Tak ada lah niat wuduk ketika sapu kepala. Tapi dia ada tak niat perkara lain? Tidak ada. Maka dipanggil masih lagi mengekali niat wuduk. Sebab dia tidak palingkan niat kepada perkara lain. Walaupun dia lupa dah niat. Sebab apa? Sebab dia sedang bercakap dengan kawan sebelah. Nyatalah tu, tak ada niat wuduk. Niat wuduk ketika basuh muka. Lepas tu dia pun cakap kawan di sebelah, dia pun basuh tangan sampai ke siku. Dia pun sapu kepala. Tak ada dah niat wuduk dianya. Sebab dia sudah bersembang contohnya lah. Maka masih lagi dihukumkan dia mengekali niat wuduk. Sebab dia tidak palingkan niat ketika basuh tangan sampai ke siku, ketika sapu kepala, ketika basuh kaki untuk perkara yang lain. Maka dia panggil masih lagi mengekali niat wuduk. Walaupun dia lupa dah kepada wuduk ketika basuh tangan sampai ke siku, ketika sapu kepala dan ketika basuh kaki. Lupa wuduk kenapa? Kerana dia sambil bercakap dengan kawan sebelah. Ini soalan minggu lepas. Kemudian soalan minggu lepas laginya, ketika selepas selesai membasuh muka, telefon jatuh dalam kolor. Ingat dah minggu lepas. Dia pun serta-merta, dia pun masukkan tangan ke dalam kolor, dia pun buat keluar telefon dia. Pertanyaan dia, terhasil tak basuh tangan sampai ke siku, hak anggota wuduk hak wajib yang kedua. Sebab anggota wuduk hak wajib yang pertama, basuh muka selesai dah. Kebetulan ketika nak basuh tangan dalam air kolor tu, telefon jatuh. Maka dia pun masuk tangan, niat di hati, kosak di hatinya apa? Nak ambil telefon. Maknanya dia sudah palingkan niat wuduk kepada perkara yang lain. Dia sudah palingkan niat wuduk kepada perkara yang lain, iaitu ambil telefon. Walaupun tangan tu basah, tetapi tidak dihukumkan dia berwuduk basuh tangan sampai ke siku, dengan bahawa dia kena basuh tangan tu semula. Tangan tu basah dah tadi tu. Masa ambil telefon, dia kena basuh tangan semula. Kemudian soalan dalam WhatsApp pula ni, saya ada tanda. Soalan dalam WhatsApp, soalan Haji Ali. Haji Ali tanyanya, air banjir sampai ke paras lutut. Kemudian dia pun berwuduklah menggunakan air banjir tadi. Jadi dia pun basuh muka dengan air banjir tu. Dia basuh tangan sampai ke siku. Dia sapu kepala dengan air banjir tu. Kemudian dah air banjir tu separah lutut. Maka kakinya duduk dalam air banjir dah. Terendam. Memang terendam lah sebab dia air tu separah lutut. Maka memang kaki dia basah. Sebab apa? Sebab duduk dalam air banjir. Tetapi dia tak ada niat pun. Dia basuh kaki tu wuduk. Tak ada niat. Tetapi dia ada tak niat perkara lain? Tidak ada kan? Maka masih lagi dihukumkan dia mengekali niat wuduk. Mana basuh kaki dia sudah terhasil. Ni soalan hak Haji Ali, hak WhatsApp, hak minggu lepas. Ni soalan-soalan yang pernah berlaku ni, yang kita boleh ambil sebagai contoh pula kemudian. Sebagai contoh kemudian. Sebab saya buat contoh hanyalah hak berkaitan dengan basuh kaki serta untuk menghilangkan kotoran di kaki. Sebab tu hak contoh misal kitab. Jadi kalau contoh kata masuk tangan dalam kolor kerana nak ambil telefon, mana boleh buat contoh kat tu. Dia kosak dianya untuk menyelamatkan telefon dia. Maka berarti dia sudah palingkan niat wuduk kepada niat perkara lain, iaitu nak ambil telefon. Maka tak jadilah basuh tangan tu memang basah sampai ke siku. Tapi tak terhasil wuduk basuh tangan, dia kena basuh tangan semula. Ni hak minggu lepas. Hak berkaitan dengan niat wuduk wajib dikekalkan dengan bahawa jangan niat perkara yang lain. Kita masuk hak tajuk minggu ni pula. Kita hak perenggan yang pertama tu 3 bahagian dah.
Ni hak perenggang yang kedua pula ni. Dia kena satu-satu-satulah. Kita nak baca banyak-banyak pun. Jadi nak habis kitab cepat, kita tak ada ni. Kita tak ada kata setahun ke kena habis kitab, tak ada. Kita baca je. Kita ambil molek hak ibarat-ibarat hak dalam kitab, permasalahan dalam kitab. Jadi niat wuduk tatkala membasuh muka. Kalau niat wuduk sebelum daripada membasuh muka, niat wuduk ketika membasuh tangan, niat wuduk ketika berkomor, niat wuduk ketika memasukkan air ke dalam hidung, tu tidak memada. Ini hak dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan yang muktamad lah. Kalau cerita mazhab Hambali dan Qil, pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, niat wuduknya ketika membasuh pergelangan tangan. Niat wuduk dah situ. Basuh pergelangan tangan sebelum kemudian bersugi, kemudian berkomor, kemudian memasuk air ke dalam hidung, kemudian membasuh muka. Jadi niat wuduknya ketika membasuh pergelangan tangan. Tapi hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, niat wuduk adalah ketika membasuh muka, bukan ketika membasuh pergelangan tangan. Kemudian di sini dia ada sebut berkaitan dengan sekiranya berkekalan niat itu sehingga membasuh sebahagian muka, memadalah niat itu, malah itu yang afdalnya. Jadi maknanya kalaulah dia niat ketika membasuh pergelangan tangan, niat tu berkekalan sehingga dia membasuh muka, itulah yang lebih afdal. Dia ni wallahu alam lah apa maksud kitab yang sebenar. Sebab kalau kita niat wuduk ketika basuh pergelangan tangan, dan niat wuduk tu termasuk ketika berkomor-komor. Ketika berkomor-komor tu air kena di bibir. Bibir adalah sebahagian daripada anggota muka. Itu sudah masuk kepada muka dah. Berkomor-komor sudah hilang dah sunat dia. Itu wallahualam apa maksud kitab ni. Dia begini je. Dia kita niat wuduk adalah ketika membasuh muka. Sebelum membasuh muka, kita membasuh pergelangan tangan. Kemudian kita bersugi. Bersugi adalah selepas membasuh tangan sebelum daripada kita berkomor. Dahulu dalam kitab Idaman Penuntut ada tajuk khusus, tajuk bersugi. Bersugi sebelum daripada kita bersembahyang, sunat muakkadah, sunat kuat tuntut, dan disunatkan bersugi juga tak kala hendak mengambil air sembahyang. Yang mana saya sudah bicara hak berkaitan dengan bersugi tak kala mengambil air sembahyang. Pandangan yang muktamadnya bersugi tak kala mengambil air sembahyang, bersugi adalah selepas membasuh pergelangan tangan. Sebelum daripada kita berkomor. Bersugi ini tidak semesti kayu sugi tu. Kita menggunakan kayu sugi yang dipanggil kayu arak. Itu hak afdal. Bersugi ni kita menggunakan tiap-tiap benda yang kasar, yang boleh menghilangkan kotoran di gigi. Dihukumkan kita bersugi. Hak jelas nyatanya berus gigi lah. Jadi bergigi tu dipanggil bersugi. Jadi bersugi ni sunat wuduk. Kita berwuduk tanpa bersugi, hukumnya makruh. Kemudian di manakah tempat kita nak letak bersugi sebagai sunat wuduk? Hak pandang hak muktamadnya selepas membasuh pergelangan tangan sebelum daripada berkomor. Dan ada pandangan mengatakan bersugi sebelum membasuh pergelangan tangan. Itu satu pandangan. Satu pandangan Ibnu Hajar, pandangan Imamul Haramain, pandangan Ibnu Salah, bersugi adalah selepas daripada basuh tangan sebelum daripada kita berkomor-komor. Itu tempat bersugi. Ada ni. Jadi sekarang ni niat wuduk adalah ketika membasuh muka. Niat wuduk adalah ketika membasuh muka. Atau niat hak rukun wuduk, fardu wuduk. Macam saya sebut tadi, sebelum kita membasuh muka, kita sudah ada
perbuatan wuduk sebelum kita basuh muka. Lepas kita basuh muka tu, lepas tu tangan sampai ke siku. Hak tu kemudian daripada kita membasuh muka. Ya. Jadi kita niat wuduk ketika membasuh muka. Niat ni ada di permulaan. Niat di permulaan kan. Niat sembahyang di permulaan ketika takbiratul ihram. Niat wuduk di permulaan hak wajib ketika membasuh muka. Selepas daripada membasuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki, hal tu memang tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita lakukan selepas daripada kita berniat wuduk. Tapi sebelum kita basuh muka, kita sudah ada beberapa perbuatan wuduk yang hukumnya sunat. Mana? Basuh pergelangan tangan, bersugi. Ni perbuatan wuduk belakang ni sunat wuduk. Berkomor-komor, sunat wuduk. Memasukkan air ke dalam hidung pun sunat wuduk juga. Jadi persoalan sekarang ni, kita buat perkara sunat wuduk. Tapi niatnya bila? Niat adalah ketika membasuh muka. Niat adalah ketika membasuh muka. Jadi, hak sebelum basuh muka tu, niatnya belum ada. Jadi, innamal a'malu bin niat. Nabi kata, tiap-tiap amalan kitanya nak dikira apabila disertakan dengan niat. Jadi, hak basuh muka dan seterusnya, okeylah sebab selepas daripada kita berniat ketika kita membasuh muka. Cuba kita renung kembali. Basuh muka tu kalau kira-kira kok, dekat-dekat nak di tengah dah tu. Sebab sebelum tu, basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomor-komor, kemudian masuk air ke dalam hidung. Nak kira macam mana pula tu? Sebab niatnya di tengah. Sebelum tu tidak ada niat. Amal kita ni nak dikira kena ada niat. Nak kira macam mana tu? Ni sidang pendengar kita ambil perhatian sikit. Ambil perhatian. Hak sebut dah sebelum ni berulang kali. Walaupun kita idaman penuntut ni tajuknya wuduk, jangan kita buat pandang ringan lah. Sebab kadang-kadang tak berapa nak sempurna juga kita buatnya. Sebab kita kadang-kadang buat dengan gamuk-gamuk. Ni kita belajar molek. Kita belajar molek. Jadi kita nak buat suspense sikit, kita berhenti, kita ambil soalan tu. Soalan dia tu. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, boleh tak kalau masa berwuduk tu orang lain tolong pegang wayar air untuk kita ambil wuduk tu? Sebab ada yang maklum wuduk kita tak boleh orang lain tolong cucurkan air dari wayar tu. Kena diri sendiri yang buat. Untuk yang normal dan sihat anggota lah. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Syukran jazilan. Sekarang ni masa berwuduk orang lain tolong pegang wayar untuk kita ambil wuduk. Lepas tu tak cerita dia ni dalam keadaan normal sihat ke tidak. Dia normal lah. Sebab dia kata untuk yang normal sihat anggota. Untuk yang normal sihat anggota, dia kata kita tak boleh minta tolong orang cucuk air. Kena buat sendiri untuk yang normal sihat. Dan sekarang ni hak dia jadi orang lain tolong pegang air getah tu, dia sihat ke tak? Faham tak ni? Jadi hak dia maklum, wuduk kita tak boleh orang lain tolong. Kena buat sendiri untuk yang normal sihat anggota. Sekarang ni dia tu kenapa jadi orang lain yang tolong pegang wayar ketika dia berwuduk. Sekali-sekali faham. Macam dia masa tu tak sihat. Dia gini je lah. Kita kalau sihat, kita dimakruhkan berwuduk dengan orang yang tolong kita. Sebab apa? Nampak sangat kita manja dah dalam ibadah ni. Tetapi kalau kita uzur, bukan kata kita orang lain tolong pegang, bukan wajib kita minta tolong orang lain tolong pegang kalau kita tak boleh buat sendiri sebab kita uzur. Hak kata makruh ni bertolong dalam keadaan kita senang lainang. Segar apa? Senang lainang
Segom mega. Segom mega. Kadang kita barulah hukumnya makruh. Tetapi kalau dalam keadaan dia tu tak sihat, bukan kata boleh orang tolong, bahkan terkadang wajib orang tolong kalau memang dia tak boleh nak buat sendiri. Apa tu? Wuduk pakai penyembuh air. Ni tadi kita tinggal sikit tadi tu. Tak apalah. Wuduk pakai penyembuh air. Janji penyembuh air tu keluar titik-titik air. Okey je lah. Biasalah orang uzur kadang-kadang kita menggunakan penyembuh air. Menggunakan penyembuh air biasanya bagi orang uzur. Tak ada masalah lah tu. Lepas tu Hak Osman Mang tu tajuk dia apa? Dia tanya jika seseorang itu mengambil wuduk dalam baldi, tiba-tiba air itu jatuh, apakah air itu mustakmal atau tidak, Ustaz? Boleh Ustaz jelaskan? Salam tak faham tu. Jika seseorang itu mengambil wuduk dalam baldi, tiba-tiba air itu jatuh, mungkin dia ambil dia baldi tu, dia takung air dalam baldi. Kemudian dia ambil semayang, mungkin dekat dengan baldi dan air itu jatuh. Air semayang tu tak, sekarang ni jika seorang itu mengambil wuduk dalam baldi, tiba-tiba air itu jatuh, maknanya dia ambil air dalam baldi, dia nak basuh di luar baldi, air itu jatuh semula. Mana ni? Masuk gitu tau. Jadi sekarang dia ambil air dalam baldi, dia nak basuh muka tu, contoh di luar baldi lah. Kalau basuh dalam baldi, air sedikit jadi mustakmal, dia pun nak basuh muka luar baldi. Jadi dia ambil air tu, tak tahulah macam mana terjatuh balik air dalam baldi. Selagi air itu tidak gunakan untuk berwuduk, air itu kekal mutlak, tidak akan jadi mustakmal. Ni nak buat suspend hak tadi. Jadi kita niat wuduk adalah ketika membasuh muka. Kemudian tiap-tiap amalan kita mestilah berserta dengan niat. Barulah amalan kita tu ada pahala. Jadi persoalan yang kita nak kena tengok balik adalah sebelum kita basuh muka, sudah beberapa perbuatan wuduk yang disunatkan kepada kita. Tapi masa tu kita buat sebelum daripada kita berniat wuduk ketika membasuh muka. Jadi macam mana tu? Sebab hak selepas basuh muka, okeylah sebab lepas dia niat. Hak sebelum basuh muka tu, maka afdalnya disunatkan kita berniat sebagai sunat wuduk ketika membasuh pergelangan tangan, hak wuduk yang pertama. Mungkin di sini maksudnya kita basuh niat wuduk daripada awal-awal lagi. Ada ni. Sekarang kita niat wuduk ketika membasuh muka. Selepas daripada muka dan seterusnya, okeylah, tak ada masalah dari situ. Sebab sudah kita mulai dengan niat wuduk ketika membasuh muka. Tapi persoalannya sebelum kita basuh muka tu, sebelum kita basuh muka tu, basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi macam mana tu? Disunatkan kita kena niat wuduk, niat sunat wuduk ketika permulaan kita berwuduk. Mana permulaan ketika kita berwuduk? Ketika kita basuh pergelangan tangan. Ketika kita basuh pergelangan tangan. Ni, kita basuh pergelangan tangan ni. Kita niat sebagai sunat wuduk. Ketika kita basuh pergelangan tangan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Sebelum tu kita baca A'udzubillah dahululah. Kemudian kita pun baca Bismillah serta kita basuh pergelangan tangan. Bukan tapak tangan ni. Tapak dan juga belakang tangan kita basuh pergelangan tangan. Serta di masa yang sama kita niat di hati basuh tangan sebagai sunat wuduk. Jadi macam kita kata gini lah. Dia buat bandingan. Kita sembahyang. Mulut kita kata Allahu Akbar. Tangan kita angkat sebagai sunat hay'ah. Hati kita berniat sembahyang. Ada tu? Mulut kata Allahu Akbar. Rukun kauli, rukun bacaan. Tangan kita angkat sunat hay'ah.
Hati kita berniat sunat, hati kita berniat sembahyang hatu rukun sembahyang 3 sekentok tu kan. Mulut Allahu Akbar. Tangan kita angkat. Kemudian hati kita berniat. Takbir rukun, berniat rukun, angkat tangan sunat. Kita basuh pergelangan tangan sunat. Ketika basuh pergelangan tangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim sunat. Ketika yang sama kita sunat niat di hati, basuh tangan sunat wudu, kena niat suku tu. Barulah terhasil basuh tangan sebagai sunat wudu. Faham tak tu? Jadi mulut kata bismillah. Tangan kita basuh. Kemudian hati kita berniat. Basuh tangan sebagai sunat wudu. Barulah terhasil basuh tangan sebagai sunat wudu. Lepas kita niat dah basuh tangan sebagai sunat wudu, kita pun bersugi. Tak perlu niat dah. Kita pun berkomor-komor, tak perlu niat dah. Kita pun memasukkan air ke dalam hidung, tak perlu niat dah. Sebab kita lakukan selepas kita mulai basuh pergelangan tangan, disertakan dengan niat sebagai sunat wudu. Ini je lah. Memang afdal dia gitu. Memang kita kena niat suku ketika membasuh pergelangan tangan sebagai sunat wudu. Boleh pahala. Sebab kalau tak niat sebagai sunat wudu, kita niat ketika basuh muka, jadi sebelum kita basuh muka kita buat tu. Buat sebagai apa? Buat sebagai sunat wudu lah. Kamu niat tak sebagai wudu? Ada ni. Basuh muka, tu niat tu taklah niat. Sebelum basuh muka tu. Basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomor-komor, masuk air ke dalam hidung. Kamu buat tu kerana apa? Kerana sunat wudu. Mana niat wudu kamunya? Ketika basuh muka. Basuh muka kemudian. Kamu buat ni sebelum. Niat mesti di awal permulaan. Faham tak ni? Kena niat situnya. Basuh tangan sebagai sunat wudu. Kan? Kemudian ada kata tak ada niat sungguh Ustaz. Atau wallahu alam lah. Ada ke tak ada niat? Gini Rudi dan sidang pendengar. Kita berwuduk selepas selesai mandi. Kita mandi kan? Kita mandi kita pun ambil wuduk. Kita pun ambil wuduk. Ketika kita berwuduk, tangan kita macam mana? Bukan berkilat, bersih. Dan kita mandi tadi kan, dengan bersabun, dengan apa kan. Jadi tangan kita berkilat sebab kita baru selesai mandi. Tiba-tiba tangan hok berkilat, kita nak ambil semayang, kita pergi basuh bawah paha tangan kita. Kenapa basuh? Tak ada niat wudu. Tangan ni tangan sudah mandi ni. Macam mana tangan kita sesudah mandi? Bersih. Berkilat. Tiba-tiba kita basuh tangan bawah paha. Kenapa basuh tangan? Nak sunat tu lah. Nak berwuduk ni. Tak ada niat. Niat biasa di muka ke? Yelah, sekarang muka tu rukun. Ni niat yang disunatkan kepada kita untuk dapat pahala sunat. Bermula daripada basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung. Nak tanya ni, yang kita basuh tangan berkilat-kilat ni, sebab sesudah mandi, ketika kita basuh tangan, basuh tangan kenapa? Kerana saya nak berwuduk. Basuh tangan tu disunatkan. Tak ada niat basuh tangan tu sebagai wuduk. Ada. Tapi ada kata, tak ada Ustaz. Tak ada niat. Tu wallahualam lah. Mungkin tak ada sungguh. Mungkin tak ada sungguh. Tapi bagi kitanya macam mana pula mungkin tak ada. Dan mungkinlah tak ada. Begini. Ni contoh. Kita bangun sahur. Esok kita nak puasa. Tiba-tiba Allah tak niat puasa. Dia kata, walah kamu bangun sahur. Bangun sahur mengatuk mata tu bangun. Tak ada niat puasa esok hari. Kita tak boleh nak kata kemungkinan tak ada sungguh. Bangun saja, makan saja. Dah bangun kerana nak pergi gagah lah. Yang nak pergi gagah. Ada tak niat puasa Ramadan? Sebab nak niat puasa Ramadan ni kena takyinkan nama Ramadan. Kalau sebut kata nak puasa esok,
puasa apa? Tak sebut Ramadan, tak terasa juga puasa Ramadan. Jadi kita kemungkinan dia bangun sahur sekalipun dia tak ada niat puasa Ramadan esok hari. Dia niat nak puasa tidak sebut Ramadan, tak terasa juga puasa fardu Ramadan. Kalau puasa sunat bolehlah niat nak puasa esok. Esok hari Isnin, esok hari Khamis. Tapi tak sebut Isnin Khamis, terasa puasa Isnin Khamis. Walaupun tak sebut Isnin Khamis, itu puasa sunat. Kalau puasa Ramadan, puasa fardu, dia kena takyinkan, kena nyatakan dalam niat akan nama Ramadan. Tapi ada kemungkinan ke tak orang yang bangun sahur tiba-tiba berlaku tak ada niat puasa Ramadan? Ada kemungkinan. Tapi kita sekali-sekala mikir, apa pula yang dia bangun sahur tiba-tiba tak ada niat puasa Ramadan esok hari, kita dah nak kata kemungkinan. Ada juga yang tidak berniat. Macam tadilah, tangan berkilat selepas mandi. Kita pun basuh tangan. Takkanlah tak ada niat sebagai sunat wuduk. Kemungkinan tak ada. Tapi kalau tak ada, kita rasa macam muskil juga. Tak nak kata. Sebab memang ada orang kata, dia kata memang dia tak ada niat basuh tangan. Gitu je. Tak ada niat sebagai sunat wuduk. Maka tak ada lah pahala wuduk. Pahala sunat wuduk sebab tidak disertakan dengan niat. Jadi basuh pergelangan tangan pun tak ada pahala sunat wuduk. Bersugi, berkomor-komor, masukkan ke dalam air ke dalam hidung pun tak ada pahala sunat wuduk. Sebab apa? Sebab tak ada niat. Innamal a'malu bin niat. Nabi kata amal ni dikena serta dengan niat. Saya serta dengan niat ketika membasuh muka. Sekarang ni hak membasuh muka tu hak rukun. Selepas basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki, tak ada masalah dah. Lupa niat pun, lupa niat je kan. Dia bercakap-cakap ketika berwuduk. Lupa niat pun tetap dia jadi pahala wuduk. Persoalan kita ni, hak sebelum daripada kita basuh muka. Macam mana nak boleh pahala sunat wuduk? Dia kena niat sebagai wuduk. Basuh tangan sebagai sunat wuduk. Barulah basuh tangan boleh pahala sunat wuduk. Bersugi, berkomor dan masuk air ke dalam hidung. Dia tak niat ada sebagai sunat wuduk pun tak apa dah. Sebab dilakukan tu selepas daripada dia niat, selepas dia membasuh pergelangan tangan. Macam mana? Ni kena molek lah ni. Kena molek. Maknanya kita pandai sangat wuduk, tiba-tiba kita buat perkara sunat wuduk, tapi kita tak boleh pahala sunat wuduk sebab kita tidak berniat. Kita bergantung kepada niat ketika membasuh muka. Bergantung niat ketika basuh muka. Hak tu tengah dah. Yang kita duk tanya ni hak sebelum kita basuh muka, nak boleh pahala sunat wuduk, dia kena niat suku. Jadi hak afdalnya kita kena niat wuduk ketika membasuh pergelangan tangan. Kita mulut kata bismillah, perbuatan kita basuh tangan, hati kita berniat sebagai sunat wuduk. Kemudian soalan-soalan bab wuduk ada lagi ke tak? Ada ni. Fazil. Kita berjalan ke bilik air sebab niat nak ambil wuduk. Tapi bila masa berwuduk, kita lupa niat masa basuh muka. Kalau dia niat, wajib dia ke basuh muka. Kalau basuh muka tak niat wuduk, tak jadi wuduk lah. Sebab niat adalah ketika membasuh muka. Tadi masuk bilik air, ingat ke nak basuh muka? Ingat ke nak berwuduk? Tapi siapa masa basuh muka tu khoya, siapa ke tak niat wuduk? Orang tak hilang niat wuduk selepas ada basuh muka sebab bersembang, berbual-bual. Hak salam minggu lepas menasabah juga. Ni basuh muka pun tak niat sebagai wuduk. Khoya sungguh tu. Jauh lari. Ni otak tu mikir tu. Tu soalan kamar haji tu. Hak minggu lepas kamar haji soal tu. Kamar haji soal minggu lepas. Dia soal telefon jatuh. Telefon jatuh dalam kolah. Tu soal benda tu. Jika tangan kita kotor sebelum berwuduk, mungkin tak hadir niat basuh tangan bagi sunat wuduk kerana basuh tangan tujuan nak cuci tangan. Dan sekarang ni bukan kata tangan kotor. Hak tangan berkilat selepas mandi pun ada kemungkinan dia basuh tangan. Sebab apa? Pesing.
Peseng-peseng. Orang apa? Peseng skala. Nak berwuduk basuh tangan. Bersugi. Berkomor. Masuk air ke dalam hidung. Peseng. Mungkin juga. Hak tangan kotor, kita kata nak menghilangkan kotoran di tangan. Tapi kalau tangan berkilat pun ada kemungkinan juga. Dia tidak niat sebagai sunat wuduk. Kemudian ada soalan hak berkaitan dengan orang uzur daripada sembang berdiri tu, mungkin kita tak sempat nak ambil lah. Ada soalan saya tengok tadi tu berkaitan dengan dia uzur, dia tidak boleh berdiri. Tu soalan tu jadi tajuk tu agak jauh sikit lah lagi. Sama dengan soalan dalam WhatsApp tadi pun macam soalan lain juga tau. Ada sebut berwudu. Tak apalah, dia ada sebut bab berwudu, baca soalan WhatsApp. Sebab kita minggu ni tak ada lagi soalan WhatsApp tau. Pak Suharun Bukit Petiti. Niat berwuduk semasa basuh muka, lepas tu tangan kena tayamum kerana berbalut, tak boleh kena air. Adakah kita niat tayamum, lepas tu anggota lain kena berwuduk, guana niat lagi ke? Faham tak soalan dia? Sekarang dia basuh muka niat wuduk. Kemudian di tangan dia ada pembalut. Maka dia pun basuh tangan tempat elok di tangan. Kemudian untuk pembalut digantikan dengan tayamum. Pada ni. Okey. Jadi dia pun niatlah tayamum ketika dia tayamum untuk ganti pembalut di tangan. Kemudian dia pun sambung berwuduk, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Adakah perlu dia niat wuduk semula? Tak payah. Tak payah tu. Jadi dia niat wuduk ketika membasuh muka. Kemudian di tangan tu ada pembalut, ada seming ke, ada apa ke di tangan patah contohnya. Maka kawasan tangan yang elok dia basuh macam biasa. Kemudian atas pembalut di tangan dia wajib sapu air sekali. Sapu air ni bukan basuh pembalut, bukan sapu air. Kita basuhkan tangan, kita pun sapu atas pembalut. Pembalut tidak akan jadi basah sebab kita bukan basuh, kita sapu atas pembalut. Kemudian kita berhenti sekejap, kita tayamum. Tayamumnya macam mana? Sapu debu di muka, niat tayamum, sapu debu di tangan. Itu dua anggota tayamum. Sapu debu di muka dan sapu debu di tangan. Beres untuk tangan, sebab tangan tempat elok basuh dah. Pembalut di tangan kita sapu air dah. Dan kita tayamum dah, ganti untuk di bawah pembalut yang tak boleh kena air. Tayamumnya sapu debu di muka, niat tayamum dan sapu debu di tangan. Kemudian kita pun sambung wuduk semula, sapu kepala. Sapu kepala tu guana niat lagi ke? Tak payah dahnya. Tu sambung daripada niat ketika membasuh muka, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki, sama balik wuduk. Adakah dia kena niat lagi pula ke? Tak payah. Dia berhenti sekejap saat ni tu untuk bertayamum, dia adalah niat tayamum. Sebab tayamum dia ada rukun macam wuduk juga. Wuduk ada 6 rukun. Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Tayamum jangan lupa. Tayamum ada rukun macam wuduk juga, tapi dia ada 4 rukun. Niat, sapu debu di muka, sapu debu di tangan, tertib. Mana tangan muka dulu, barulah sapu debu di tangan. Dia ada 4 rukun. Jadi kita berhenti untuk tayamum tangan tu, kita menyempurnakan dia punya rukun tayamum. Niat tayamum ketika sapu debu di muka dan sapu debu di tangan. Selesai tayamum untuk tangan. Wuduk tak selesai lagi ni. Kita pun sambung wuduk, sapu kepala, kemudian sapu telinga, hak sunat wuduk, kemudian basuh kaki. Hak basuh wuduk, hak kemudian tu, guana niat lagi ke? Tak payah niat dah, niat hak sambung hak kita basuh muka tadi. Ni soalan hak Pak Suharun Bukit Petiti. Sekarang 6.50. Maghribnya 6.59. 6.59. Daripada tadi dah orang pesan, dia kata 6.50 berhenti lah. Memanglah sepatutnya 6.50 berhenti. Cuma kita ni jenis sayang ke masa, sayang. Seminit 2 minit pun sayang ke masa. Tapi gitulah. Oleh kerana maghrib ni jadi awal dah sekarang ni, kita berhenti awal sedikit lah. Kita berhenti 6.50 tu kita boleh selo-selo berhenti lah. Jadi kira-kira kita ni hak perenggang yang kita baca tadi tu bolehlah boleh secara pertama lah ni. Lepas tu hak insya-Allah akan datang kita masuk perenggang di bawah tu, kita ulang balik pula, ulang kaji balik hak kita baca hak minggu ni. Apabila kita ulang-ulang, iza takarrara
taqarrara. Bila diulang, maka dia akan jadi kemah, dikejap. Jadi kepada pendengar, kalau hak minggu ni tu dia masih macam abang apa? Belang-belang. Belang apa? Sama-sama. Jadi hak selok minggu hadapan tu jangan lupalah. Jangan lupa pada petang hari Ahad, petang yang sama dan pukul jam yang sama, insya-Allah saya akan ulang balik hak pembicaraan hak berkaitan dengan niat sebelum daripada kita membasuh muka, iaitu niat ketika kita basuh pergelangan tangan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita dah pukul 6.52 petang. Selesai sudah untuk minggu ini dalam fardu wuduk menerusi kitab Idaman Penuntut. Jadi kita persilakan ustaz untuk bacaan doa penutup sebagai memberkati majlis kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علم الأقدمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar kerana studi bersama-sama dengan kita pada petang ini. InsyaAllah